yang diambil daripada kitab besar Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Dan kita masih lagi berada di awal bab daripada jilid yang pertama daripada 5 jilid. Dan kita insya-Allah membicarakan perkara berkenaan dengan ilmu tasawuf yang kita kupas melalui beberapa ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu akidah dan juga ilmu fiqh yang dibawa secara tasawuf, iaitu dengan kita mengambil rahsia-rahsia yang boleh menguatkan batin kita dari sudut ibadah kita dan juga akidah kita, insya-Allah. Kita telah melalui bab yang ketiga berkenaan dengan rahsia-rahsia taharah, yakni bersuci. Berkenaan dengan bab bersuci, kita telah pun melalui fasa berkenaan dengan kebersihan ataupun najis. Bagaimana kaedah untuk kita membersihkan kotoran atau najis, yang mana perbahasan dalam masalah ini ianya bergantung kepada 3 perkara, iaitu benda yang dibersihkan, yakni najis itu sendiri, kemudian alat pembersih ataupun pencuci, dan juga yang ketiga cara membersih dan mencuci najis tersebut. Itu adalah kaedah yang telah ditentukan berkenaan dengan perkara kotoran ataupun najis. Juga binatang dan bahagian daripada anggota-anggota binatang. Itu telah pun kita bincangkan. Termasuk juga yang pertama, tempat bersuci. Tempat bersuci iaitu beristinja dengan menggunakan batu, maka tempat itu dimaafkan apabila tidak ada sesuatu benda daripada najis yang melampaui batas tempat keluarnya, iaitu dubur. Di situ tak ada masalah. Cuma yang berhampiran dengannya, tempat keluar najis sehinggalah bahagian dalam, dia adalah dimaafkan. Maknanya bahagian dalam lah, selagi elak. Ada najis yang dekat jalan yang dah kering, yang dah jadi debu, kemudian ditiup, maka bahagian bawah kasut itu dimaafkan dengan cara menggosokkannya, sebab itu diperlukan. Ini ketika kita berada di suasana yang memerlukan kita tak perlu tanggal kasut. Qauf dipanggil. Qauf tu kita gosok saja. Berada di tempat yang sejuk misalnya, yang kita bawa semayang kasut tersebut. Dan yang keempat, darah binatang-binatang kecil seperti udang, baik sedikit atau banyak, kecuali kalau sudah melampaui batas kebiasaannya. Pernah tengok tak udang banyak darah meleleh-leleh? Jarang kan kita jumpa. Dalam kuantiti yang kecil, maka dia tidak, maka dia dimaafkan dari perkara yang dikategorikan sebagai najis tadi. Baik yang melekat pada pakaian kita ataupun pada pakaian orang lain lalu terkena kepada kita, yang darah daripada binatang kecil tadi. Dan yang kelima, darah daripada kudis atau bisul ataupun apa-apa yang terpisah daripadanya. Baik nanah atau nanah yang bercampur darah, perkara yang sedemikian dapat dibuktikan melalui sirah, bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah dijangkiti bisul di mukanya, lalu keluarlah darah daripada lukanya itu. Abdullah kemudiannya bersolat dan tidak membasuh lebih dahulu. Keadaan ini termasuk dalam hukum yang terbit, hukum yang datang daripada kotoran bisul atau luka-luka yang biasanya darah elak. Ada najis yang dekat jalan yang dah kering, yang dah jadi debu, kemudian ditiup,
ini, maka bahagian bawah kasut itu dimaafkan dengan cara menggosokkannya sewaktu diperlukan. Ini ketika kita berada di suasana yang memerlukan kita tak perlu tanggal kasut. Qauf dipanggil. Qauf tu kita gosok saja. Berada di tempat yang sejuk misalnya, yang kita bawa semayang kasut tersebut. Dan yang keempat, darah binatang-binatang kecil seperti udang, baik sedikit atau banyak, kecuali kalau sudah melampaui batas kebiasaannya. Pernah tengok tak udang banyak darah meleleh-leleh? Jarang kan kita jumpa. Dalam kuantiti yang kecil, maka dia maka dia dimaafkan dari perkara yang dikategorikan sebagai najis tadi. Baik yang melekat pada pakaian kita ataupun pada pakaian orang lain lalu terkena kepada kita, yang darah daripada binatang kecil tadi. Dan yang kelima, darah daripada kudis atau bisul ataupun apa-apa yang terpisah daripadanya. Baik nanah atau nanah yang bercampur darah, perkara yang sedemikian dapat dibuktikan melalui sirah bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah dijangkiti bisul di mukanya, lalu keluarlah darah daripada lukanya itu. Abdullah kemudiannya bersolat dan tidak membasuh lebih dahulu. Keadaan ini termasuk dalam hukum yang terbit, hukum yang datang daripada kotoran bisul atau luka-luka yang biasanya darah keluar terus. Dia keluar terus menerus tanpa henti seperti bekas luka kerana pembedahan, maka dimaafkan. Kecuali jika ia merupakan satu perkara yang jarang terjadi, baik luka tersebut ataupun lain-lain perkara. Tapi ini dalam keadaan dia berhadapan dengan satu perkara yang dah biasa dengan luka tadi, perut, pembedahan tadi, bisul tu yang lama bertapak pada tubuh badan kita sehingga keluar darah. Benda tu tak dapat nak dielakkan. Cuma kita ambil pendekatan lah untuk letakkan sesuatu, balut tempat tersebut, tu lebih afdal lah. Darah ini dapat disamakan dengan hukum darah istihadah, iaitu darah yang keluar dari wanita kerana sakit. Maka berterusan keluar, tak dinamakan sebagai darah haid, tetapi darah istihadah. Maka dia boleh solat. Dengan kaedah dia sentiasa berhati-hatilah dengan menutupnya, jangan sampai menitik mata-mata gitulah. Begitu juga dalam kaedah bisul, luka pembedahan tadi. Jadi tidak dapat dimasukkan dalam pengertian bisul atau kudis-kudis yang biasanya manusia tidak akan terlepas daripadanya. Ni setiap orang yang ada je, dia akan pernah dihinggapi dengan masalah bisul ataupun luka-luka yang kecil, yang benda tu berterusan, tak sembuh-sembuh. Adapun kelonggaran yang diberikan oleh syarak, bila syarak membenarkan dalam keadaan longgar dari sudut hukum tersebut, berhubung dengan 5 jenis perkara tadi, sebagaimana yang kita ketahui, ialah agar urusan bersuci itu dapat dilakukan seringkas dan seringan yang mungkin. Masih tetap berjaga, tapi dalam keadaan kita tak perlu nak berialah, sebab benda tu benda yang berterusan. Jadi kita dalam bentuk yang simple, kita cuba halangi dengan balut sedikit, dengan tutup sedikit. Kalau keluar juga dimaafkan. Maka itu segala sesuatu yang dibuat-buat yang tidak berasas sama sekali dan tidak berpandukan kepada syarak, maka tak dibenarkan. Benda yang disengajakan, maka tak dibenarkan oleh syarak. Ini benda yang tak mampu kita nak halangi. Dan yang kedua, berkenaan dengan najis tadi, iaitu alat pembersih atau pencuci. Berkenaan dengan kaedah nak kita bersih, mesti ada alat dia.
Alat pencuci ada yang berbentuk padat dan ada benda yang cair. Yang berbentuk padat contohnya seperti batu yang digunakan untuk beristinja. Dia sunat bila kita walaupun ada air, kita tetap awalnya dengan menggunakan batu, 3 ketul batu misalnya, kita beristinja, menyuci, membuang najis tu dengan menggunakan batu terlebih dahulu. Kalau tak ada air, cukup untuk dengan secara beristinja sahaja. Tapi bila ada air, dia kena air, kena menggunakan air. Tapi sunat kita istinja dulu baru guna air. Jadi dia ada alat dia nak beristinja ni, iaitu benda yang keras, seperti batu. Alat ini menyucikan secara cucian yang ringan dengan syarat benda ini hendaklah keras, benda yang suci daripada najis, dapat menghilangkan ain najis, serta bukan termasuk benda-benda yang dimuliakan. Mana penggunaan batu tadi, batu tu adalah batu yang bebas daripada najis. Mana bila kita cuci ain najis tu, batu kita ada 3 batu, dengan sekali pusingan, buang ain najis. Maknanya najis yang kita nampak secara zahir, rasa dengan zahir, hanya bekas-bekas saja yang tinggal. Maknanya kali kedua pusing, buang, dan kali 3 pusing, buang. Kalau tak ada air, selesai dah. Sebab air najis saya tak ada dah, tak kira yang dalam, tak perlu nak korek lagi. Tapi kalau ada air, nak guna juga istinja dengan batu tadi, sunat, dapat pahala sunat, kemudian dibilas dengan air yang suci. Dan dia mestilah dalam keadaan bukan benda yang dimuliakan. Macamnya batu-batu tadi, batu yang ada tulisan ayat-ayat Quran contohnya, dan benda batu tadi, batu yang daripada contoh kalau kat Mekah lah, kita gunakan untuk melontar jamrah tadi, kemudian kita kutip kat situ, kita bawa pergi tandas, maka tak boleh, sebab benda tu dah digunakan untuk ibadah, kecuali kita ambil dekat tempat lain. Ini ambil betul-betul dekat tempat melontar tu, pakai perut, kalau tak ada air, ready ambil batu dulu, pergi tandas, terus guna. Benda tu dah kita gunakan untuk ibadah, yang kita dah muliakan dia sebahagian daripada pelaksanaan ibadah kita. Jenis alat pencuci yang berbentuk cair pula, maka segala jenis najis itu tidak dapat disucikan melainkan dengan menggunakan air. Air itu bukanlah semua jenis air, tetapi mestilah yang suci, yang tidak menjadi berubah apabila bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. Kita dah belajar berkenaan dengan jenis air. Kita ada air mutlak, itulah air yang kita nak gunakan untuk dari sudut suci lagi menyucikan. Tapi dalam bab kita nak menyucikan najis, masih kita boleh gunakan air yang lain seperti air mustakmal. Air mustakmal masih lagi boleh kita gunakan untuk menyucikan kita punya qada hajat kita tadi. Kemudian air yang ketiga, air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni air seperti air teh, air kopi, air yang dah berubah dengan masuk sesuatu benda yang suci, tetapi tak boleh menyucikan dengan menggunakan air tu. Boleh nak basuh dengan air kopi, nanya, kalau guna air kopi pula nak basuh tu. Kemudian air musyammas, air yang makruh, kita gunakan air yang terdedah kepada pancaran matahari, yang dibimbangi ada bakteria, penyakit kat situ. Tak boleh nak kena tubuh badan kita, takut menyebabkan kulit kita jadi rosak, datangnya penyakit dengan sebab menggunakan air yang terdedah pada pancaran matahari yang kemungkinan ada bakteria di situ, dan duduk pula dalam bekas-bekas yang mudah wujudnya kuman dan juga segala penyakit kat situ. Dan seterusnya air mutan najis, confirm dah tak boleh. Air yang bercampur dengan najis, nak kita cuci najis juga,
najis dengan najis. Tak boleh. Jadi yang boleh air mutlak, air musta'mal tadi. Tapi air musta'mal kita tak boleh gunakan untuk dalam bentuk kita bebaskan diri kita daripada hadas. Daripada hadas. Tak boleh. Iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil wuduk lah. Hadas besar mandi wajib. Iaitulah kategori air tadi. Air akan terkeluar dari kategori air suci apabila ia berubah dengan sebab terkena najis, iaitu air mutan najis. Dan perubahan itu baik perubahan dari segi rasa, warna ataupun baunya. Jadi sekiranya air yang terkena najis itu tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tidaklah ia dianggap najis. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma' tahuran la yanjisuhu syai'un illa ma khaira ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Allah menjadikan air itu suci, itu asalnya, dan tidak akan menajiskan airnya sesuatu apapun. Tak menjadikan air itu sebagai air yang najis, melainkan apa-apa yang mengubah rasanya, warnanya atau baunya. Kita nampak air ni lain macam je warna dia. Tu nampak dengan pandangan mata. Kemudian try ambil cium bau. Bau macam tak sedap, busuk. Tak puas hati lagi, rasa. Kalau beranilah. Maka cukup kalau kita tengok dari segi satu ataupun dua daripada tiga tersebut, sudah kita boleh meninggalkan dan mencari kaedah untuk mencari air yang lain. Yang ketiga, cara pembersihan atau cara menyucikan najis. Itu bila dah ada alat, kena tahu cara guna. Semua Islam dah atur, beri petunjuk, jalan, kaedah dalam segala perkara, termasuk dalam bab-bab untuk kita membersihkan diri kita, membebaskan diri kita daripada najis tadi. Mesti tahu dari sudut apa yang dikatakan najis. Tahu ini adalah najis. Dia diletakkan di bawah kategori najis. Yang kedua, bila dah kita kenal ia najis, kena cari alat untuk kita bersihkan. Sebab kita ni, tubuh badan kita ni, kita nak beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita ini ada najis pada tubuh badan kita, kita tak boleh untuk beribadah. Maka kena bersihkan dia. Bila nak bersih, kena cari alat dulu. Dah ada alat, kena tahu cara dia. Bukan sembrono, bukan mudah-mudah saja kita ambil cara kita. Mesti kena ikut apa yang telah ditetapkan dari segi hukum, kaedah, cara pelaksanaan. Najis itu apabila berbentuk hukmiah sahaja, iaitu yang tidak berjirim, yang kita tak boleh nampak dengan bentuk yang dengan pandangan mata kita, atau yang dapat dirasa, maka untuk menyucikannya cukuplah dengan mengalirkan air ke seluruh tempat yang dianggap mengandungi najis itu. Jika ia berupa najis ainiyah, yakni yang jelas, maka haruslah hilangkan ainnya terlebih dahulu. Najis yang kemungkinan yang bekas saja, air kencing yang dah kering, yang tak nampak dah dari segi rupa dia, tapi tahu dia bekas tempat najis, berlakunya najis kat situ. Dia kering dah, tak nampak dah, tapi tak ada ain je, tak nampak dah najisnya. Maka kita hanya perlu mengalirkan air saja di tempat tersebut, tak perlu nak beria di situ. Alirkan air dan tolak air itu, dan sekali lagi dengan air yang bersih. Tapi kalau ada nampak ain dia dalam bentuk ainiyah, bukan hukmiyah tadi. Hukmiyah tadi itu hukum tetap najis, tapi dah tak nampak, bekas saja,
Tapi ini ainiyah, nampak dengan jelas. Maka kita kena hilangkan dulu ain najis tersebut, barulah kita melakukan proses penyucian. Mengenai warnanya, apabila telah digosok dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh tetapi ia masih kelihatan, itu adalah dimaafkan. Kadang-kadang berbekas, kita dah buang dah ain najis, kita dah cuci dia, masih ada lagi melekat, terutama kepada pakaian yang putih, jubah-jubah putih macam ni, terkena sedikit najis, tak tahan sangat perut, berlari-lari terkena dekat bahagian pakaian kita. Kadang-kadang dia dah cuci terus dah tapi tetap melekat. Mungkin proses pengeluaran daripada tubuh badan kita tu dengan faktor pemakanan yang kita makan jadi menyebabkan dia warna tadi, warna yang sangat kuat sehingga cuci pun masih lagi nampak bekas dia. Maka apabila kita dah usaha gosok tadi dengan bersungguh-sungguh tetapi ia masih kelihatan, ia adalah dimaafkan. Tak perlu nak gunting buang pula. Dia dah hilang dah sebenarnya. Adapun perihal bau, dia 3 benda tadi kan, dari segi warna, bau dan juga rasa. Yang bab warna tu selesai, dimaafkan bila kita dah usaha dah bersihkan, gosok apa semua, tak hilang-hilang lagi dia punya warna dia, dimaafkan. Syaratnya dah usaha bersungguh-sungguh. Adapun perihal bau, maka jika memang sukar dihilangkan dan telah dibasuh berkali-kali, sama seperti gosokan dalam perihal warna tadi, kita dah usahakan sembuh minyak wangi, kalah lagi minyak wangi, masih lagi ada bau lagi, contohlah, maka itu pun dimaafkan dan tidak perlu diwaswaskan lagi. Was-was tadi hilang dengan sebab yakin. Bagi orang yang berasa was-was, maka suatu jalan untuk menghilangkan sifat was-wasnya itu ialah hendaklah ia mengetahui benar-benar bahawa segala benda itu dijadikan dalam keadaan asalnya suci dengan keyakinan yang mantap. Yakin ni mesti asas dia ilmu. Bila orang mengaji, orang belajar, dia tahu cara dia, dia tahu kaedah dia, dia tahu hukum hakam dia, dia tahu perkara-perkara yang dimaafkan tadi, maka dia timbul keyakinan dalam diri dia. Yang was-was tu sebab tak mengaji, dia tak belajar, dia tak tahu punca, tu yang dia rasa macam keliru, was-was. Tapi kalau dah belajar, dah mengaji, masih ada lagi was-was, kita kena berubat diri kita. Ubat kita dengan banyak menambahkan yang lagi ilmu pengetahuan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba sedaya upaya dari masa ke semasa untuk meletakkan keyakinan dalam diri kita dalam perkara-perkara yang berunsur kepada amal ibadah. Bab taharah ni ibadah, sebab dia berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, untuk mensahkan ibadah-ibadah yang lain apabila bebas diri kita daripada perkara-perkara yang berhubung kait dengan taharah tadi. Sama ada dalam bab perkara-perkara hadas, perkara-perkara najis dan perkara-perkara kotoran serta lebihan. Oleh sebab itu, sesuatu yang tidak jelas adanya najis dan tidak diketahui dengan keyakinan yang kuat, maka ia boleh digunakan untuk bersolat. Sebenarnya agama itu mudah. Tapi jangan kita memudahkan, kita sendiri yang memudahkan. Dia mudah dengan kerana ilmu. Allah bagi jalan, rukhsah, kelonggaran untuk kita memudahkan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila was-was itu, dia memayahkan diri kita. Termasuk dalam bab kita nak solat tadi. Itu dalam bab najis, di bab solat pun sama juga. Tak habis-habis dengan was-was dia. Bila was-was ni timbul, dia akan menyebabkan kita solat kita terjejas,
ibadah kita terjejas dari sudut kesempurnaan. Habis itu. Kemudian perkara yang kedua, kebersihan daripada hadas pula. Menyucikan diri daripada hadas itu ialah dengan berwuduk atau mandi dan tayamum, serta sebagai pendahuluannya iaitu beristinja. Mesti kena dengan bersihkan dulu, bebaskan diri kita daripada najis, perkara-perkara yang punca kepada kita nak berwuduk, punca kepada kita nak mandi wajib. Mesti kena selesaikan dulu yang tu. Bersihkan diri kita, baru kita mandi wajib. Bila kita dah buang air besar tadi apa semua, dah terbatal dah wuduk itu, bersihkan betul-betul bab itu, baru kita berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Mandi wajib mengangkat hadas besar. Tayamum ganti kepada wuduk apabila ketiadaan air, ataupun ganti kepada mandi wajib apabila ketiadaan air. Bila ada air, kena guna air pula semula untuk wuduk ataupun mandi wajib tadi. Yang pertama, adab qada hajat. Diajar kita kalau kita nak buang air besar, buang air kecil, dinamakan qada hajat. Islam ajar kita dengan peradaban. Dia ada dua perkara. Peradaban dalam bentuk kemanusiaan. Bezanya manusia dengan binatang. Binatang dia boleh, tak ada masalah, dia tak ada hukum hakam yang jatuh pada dia. Itu peradaban sebagai seorang manusia. Yang kedua, adab juga dipanggil akhlak. Akhlak kita sebagai seorang Muslim. Bolehlah masuk sekali sedikit adab sebagai seorang Melayu. Sebab ada juga yang Muslim, tapi daripada bangsa lain, dia ada dia punya ada adab tertentu dianya yang kadang-kadang tak sama dengan kita. Tapi asas dia, adab ataupun akhlak itu mengikut Islam. Hendaklah seseorang yang hendak mendatangi hajatnya, iaitu membuang air, sama ada air kecil ataupun air besar, menjauhkan diri daripada pandangan umum yang dapat melihatnya. Mesti tutup daripada orang tengok. Jika ia mendatanginya, hajatnya itu di kawasan yang terbuka. Kita kalau kat rumah tak ada masalah lah, tempat-tempat yang bangunan tak ada masalah, tertutup. Nak buat macam mana? Duduk dekat satu tempat yang padang misalnya, tempat yang luas yang tak mampu untuk kita pergi jauh mencari tempat berselindung, ada tempat terbuka, tetap kita kena cari kaedah macam mana untuk kita menutup daripada pandangan orang lain terhadap apa yang sedang kita lakukan, terutama dalam bab aurat kita. Wajib di situ. Sebaik-baiknya membuat dinding ataupun tabir dengan apa sahaja yang dapat digunakan. Apa sahaja. Kalau kita berkempen dalam hutan ke apa ke, jangan mudah-mudah cari tepi-tepi pokok tu, tak. Ada kita buat persediaan. Kita berkemah, kita buat satu persediaan untuk tempat kita buang air. Tak boleh nak buang ikut suka dekat sungai tu, tak boleh. Jadi ada tempat yang kita korek, buat persediaan awal lah benda-benda tu. Hendaklah orang itu tidak tergesa-gesa membuka auratnya terlebih dahulu sebelum ia sampai di tempat duduknya. Sambil duduk berlari, duduk buka seluar baju sampai terkeluar habis, semua benda nampak. Kena berhati-hati dalam bab aurat. Kita kena jaga sebaik-baiknya, walaupun dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan sesuatu perkara. Mesti kena beratkan sikit, walaupun ada kelonggaran-kelonggaran yang tiba-tiba berlaku gegaran macam nak gempa bumi. Kita ni tengah pakai seluar pendek ni, orang rumah pun tengah tak pakai tudung lah, rumah berlari juga keluar. Mesti ada sedikit pemikiran Islam dan iman dalam kepala yang boleh kita capai
kain ataupun sesuatu yang dapat menutupi aurat kita daripada pandangan orang ramai, pandangan umum. Bukan kita mana sempat dah ni bergegar ni. Mati ni. Tapi bab hukum sedaya upaya kita cuba. Memang dah tak mampu nak buat macam mana. Tapi ada usaha. Jadi bab pada qada hajat di kawasan yang di umum tadi pun sama, kita berusaha untuk menutupinya. Kita negara kita tak ada masalah. Sebab kita tak ada banyak tempat yang lapang-lapang. Negara Arab sana dia ada kawasan-kawasan yang lapang berjalan dekat padang pasir ataupun kawasan yang padang luas. Jadi bila sampai masanya yang kita tak terduga, tiba-tiba ngorong mari memulai, tak sempat dah. Jadi ada benda-benda yang kita boleh halang untuk pandangan orang, terutama aurat kita terutamanya. Kalau boleh keseluruhan lah. Sebab perbuatan kita tu aib. Buang najis, orang nampak muka apa semua, buat apa tu? Jadi aib lah benda tu. Cuba sedaya upaya kita. Jangan menghadapkan ke arah kiblat. Kita nak buang air, elakkan daripada kita menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Kita menghadap tepi kiri ataupun kanan. Itulah bila ada pemikiran Islam dalam diri kita, bila kita nak bina rumah, panggil kontraktor buat, tandas tu kita ambil berat juga. Menghadap ke, membelakang ke mana tempat dia. Ataupun duduk di depan, kita buat tempat solat di sini, menghadap ke tandas tu. Jadi kena ada pemikiran Islam dalam kepala kita. Tapi semuanya mesti berasaskan kepada ilmu. Orang mengaji dia faham. Dia nak buat rumah dia ambil berat semua benda. Kat mana tandas nak letak, kat mana pantuk letak, macam mana. Semua mesti asas kita agama, insya-Allah. Sikit lagi saya nak masuk 2 minit je lagi. 7.30 saya berhenti. Saya pun ada mesyuarat agung sekolah, PIBG sekolah. Okey. Sebab suatu membuang air kecil janganlah dilakukan di tempat yang berair, tetapi airnya tidak mengalir. Jangan pula di bawah pokok yang berbuah atau di dalam lubang-lubang. Janganlah melakukannya di tempat yang keras, batu ataupun tempat yang berangin. Suatu membuang air kecil. Kita ambil pendekatan supaya mengelak daripada sebarang perkara yang boleh mencemarkan diri kita, ataupun mencemarkan persekitaran, ataupun mencemarkan kepada tempat-tempat tertentu yang ada kehidupan di situ. Ada orang lalu lalang di situ. Yang orang lalu lalang takut terpijak. Tempat kehidupan mungkin binatang-binatang halus yang duduk dalam lubang, kita pergi kencing berak dalam lubang pula. Tempat air yang mengalir pun, kalau tempat penggunaan awam, jangan mudah-mudah je, ada kaedah juga. Ataupun tempat air yang bertakung, takut mercik kat kita balik. Ataupun tempat yang keras, buang air kecil dekat tempat yang bila jatuh je air tu mercik kat kita. Elakkan benda tu. Matlamat dia adalah untuk mengelak daripada sebarang perkara yang timbul was-was dalam diri kita, sama ada terkena pakaian kita, dan mengelak daripada orang lain juga terkena. Sewaktu sedang membuang air kecil, hendaklah bertinggung pada kaki kirinya, memberatkan kepada kiri kita. Beratkan badan ke arah kiri supaya mudah untuk keluar najis ataupun air kencing tadi. Dia ada pundi-pundi dia sebelah kiri kita ni. Habis kat situ. Akhirnya apabila membuang air di tempat seperti bangunan, maka hendaklah didahulukan kaki kiri nak masuk, kaki kanan nak keluar. Jangan membawa sesuatu benda yang mengandungi nama Allah dan Rasul ke dalam tandas. Kadang-kadang songkok dah ada tulis dah. Muhammad Rasulullah. Yang ni capal ni. Kadang-kadang capal saja lambang dia. Kadang-kadang dia ada tulis lagi. Yang tu jangan bawa masuk.
Walaupun sunat kita menutupkan kepala, tapi lebih kita menjaga jangan bawa benda yang menjadi jatuh haram pada kita. Nak dapat sunat tapi haram yang dapat. Saya jaga. Ketika masuk hendaklah membaca doa masuk tandas. Semua insya-Allah dah ingat dah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minal khubuthi wal qaba'is. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan lelaki dan syaitan betina. Bila keluar pun ada doa dia, iaitu alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Cari baliklah kalau kita dah lupa. Kalau kita biasa kita ingat doa-doa ni. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun cukup lah. Kita ambil dia punya keseluruhan mafhum dia. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa-apa yang menyakitkan diri dan menetapkan apa-apa yang membawa manfaat kepadaku. Elakkan, minta Allah elakkan daripada sebarang perkara yang menyakiti hati kita. Yang sakit perut tadi hilangkan cepat. Dan menetapkan apa-apa yang membawa manfaat padaku, kembali pulih seperti biasa. Itu yang kita tanggung. Yang ada dalam tandas tu, syaitan duduk situ bertenggung, elakkan. Wallahu alam. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dan kita menyambung lagi pada kuliah kita untuk memantapkan ilmu, segala ilmu fardu ain dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara berkaitan dengan ibadah, dan perkara-perkara berkaitan dengan khuluqiyah, iaitu adab akhlak sebagai seorang muslim, insya-Allah. Apa yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kurang itu sudah pasti datang daripada kelemahan kita manusia biasa. Khususnya saya yang berada di hadapan ini hanya sekadar perkongsian ilmu yang kita ambil daripada kitab-kitab yang telah pun disahkan, kitab-kitab yang terbaik yang dikarang oleh ulama-ulama yang tersohor untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita agar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.